Dan sebenarnya hanya beberapa hari lagi kita dah mula masuk malam-malam 10 malam terakhir. Dan sebenarnya tak payah tunggu 10 malam terakhir. Kalau ikutnya sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadar tu boleh berlaku pada setiap malam. Lailatul Qadar itu boleh berlaku pada malam 17 Ramadan. Lailatul Qadar adalah amat diharapkan ianya berlaku pada 10 malam terakhir. Walau bagaimanapun, ingat satu benda aja, Lailatul Qadar tu anugerah. Nama kata anugerah, mestilah manusia-manusia tersebut adalah manusia-manusia yang ada pengorbanan dan ada kesungguhan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tuhan bukan bagi kat semua orang. Lailatul Qadar adalah anugerah. Nama kata anugerah hanya diberikan kepada manusia yang tahu nilai dan kadar Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga telah lalui bersama dengan beberapa perkara daripada tanda-tanda orang-orang yang ada iman, ataupun 77 cabang-cabang iman. Di antara cabang-cabang iman iaitulah meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tak ada faedah kalau kita buat. Tak ada faedah untuk iman, tak ada faedah untuk agama, tak ada faedah melainkan lebih pada hawa nafsu, lebih saja syok-syok. Sebab tu Islam kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka bercakap benda-benda yang baik ataupun diam. Kalau cakap, biar benda-benda yang ada kebaikan. Mungkin sekadar kalau sembang melawak pun sekadar hubung silaturahim. Tak boleh lah pula kata satgi sia-sia pula main melawak, tak mau ya. Sampai cakap dengan orang tak mau. Muka ketat dia bila pun. Kan, senyum tak mau apa, tak mau kira macam buat tak tahu, tak boleh, lalai. Sampai nak tegur orang pun tak mau, bukanlah macam tu maksud dia. Tapi kalau rasa duk menyimbang tu makin lama macam makin karut dia. Ni, duduk okey, ada kerja, balik. Nampak macam cakap tu banyak dah tak ada faedah untuk iman dan takwa, untuk ilmu, maka lebih baik kita buat kerja kita lebih. Buatlah, takkan tak ada kerja kot. Habis tak ada kerja, balik pergi tidur. Ambil sambil-sambil pegang tasbih, zikir ke, baca Quran ke apa ke. Mungkin itu lebih berfaedah bagi kita. Kan? Apatah lagi kalau buat apa-apa perbuatan yang kosong, mereka tak tahu nak buat apa. Saja bawa kereta, pusing-pusing, duduk tepi laut, tengok laut. Mereka tak tahu kita buat apa tu. Ada orang kadang-kadang bawa kereta, tak tahulah. Saya tiba-tiba bawa kereta, saya pergi ke mana-mana. Law. Yang ni dia panggil orang yang tidak ada matlamat hidup. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak tahu. Kalau dia tak tahu nak buat apa, main jumpa saya. Main saya nak atok pergi. Apa kerja yang nak kena buat? Berlambak ya aku atok yang tak larat buat kerja. Kan? Macam mana orang dia kata lah hidup dia kata dia relax ya, tak tahu nak buat, kira relax, tak tahu nak buat apa lagi saya nak kena buat. Bawa jemaah pergi umrah. Ialah baguslah dia main tanya, tahu ustaz, lain pada kita pergi semayang 5 waktu, lain pada kita pergi umrah, buat tawaf sa'i, apa lagi makcik boleh buat ustaz? Makcik ni main tanya. Oh bagus ya. Nasib baik dia main tanya masa duk ada di sana. Kalau dia tanya lepas dah balik main, rugi ya. Tu saya kata dia, alamak makcik, awak soalan tanya lagu tu. Tapi tak apa, mungkin mereka duduk di sini, mereka tak pernah belajar. Mereka tak ada masa pergi kuliah, mereka tak ada masa pergi dengar ceramah-ceramah. Kan, sibuk dengan anak, dengan suami, lepas tu mai anak-anak besar, sibuk dengan cucu, mungkin sibuk dengan kerja. Mereka tak ada masa pergi kuliah, ceramah agama, mengaji. Mereka tak tahu apa kepentingan selawat, mereka tak tahu apa kepentingan istighfar, mereka tak faham berapa banyak mereka nak kena buat la ilaha illallah, mereka tak faham Quran, mereka kena baca macam mana. Mereka tak faham apa benda yang mereka boleh buat. Sebenarnya kalau sebut kata zikir saja, ya Allah, berlambak zikir boleh buat. Dia, kita duk baca kitab, pagi-pagi saya duk buat kelas. InsyaAllah lepas raya kot, lah ni Ramadan time dia lari sikit. Nanti kalau tuan-tuan lepas-lepas raya, tuan-tuan boleh ikuti balik saya punya kelas. Nama dia TPO, Tarbiyah Pondok Online, pagi-pagi sebelum subuh dan selepas subuh sampai pukul 9-10 pagi. Tuan-tuan boleh ikuti pengajian. Kita baca kitab Al-Azkar. No, terbaik lagi pada kitab ni. No, terbaik tu. 2 kali Quran bah.
Membesar pun cukup. Dalam tu berlambak cerita beribu jenis amalan, zikir, doa. Hang nak baca selawat apa hang nak baca? Hang nak baca istighfar apa hang nak baca? Hang nak baca zikir apa hang nak baca? Hang nak baca doa apa hang nak baca? Berlambak dalam tu talak doa. Punya banyak kalau nak buat amalan lah. Ya, kalau nisbah kepada nak buat amalan dan amalan-amalan yang sahih yang ada sumbernya daripada Nabi SAW. Jadi kalau dia kata dia nak buat amalan, Imam Al-Ghazali menyebutkan, dia kata daripada terbit matahari sampailah waktu zuhur ada beberapa perkara kita boleh buat. Kalau kita tak tahu, dia ajak pula dalam, bagus satu kitab Imam Ghazali, nama dia Bidayatul Hidayah, nama kitab dia. Kitab tu diterjemahkan oleh satu ketika dulu, saya ingat 200 tahun yang telah lalu, oleh satu orang tok guru alim besar, nama dia Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia orang Indonesia, tapi kubur dia ada di Thailand. Dia mati satu ketika dulu, mati syahid mempertahankan kerajaan Islam Kedah. Ketika tu kerajaan Islam Kedah lawan dengan perang dengan kerajaan Siam. Dia mati syahid di Thailand. Dia kubur dia ada sana. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang Indonesia, belajar di Mekah, alim. Ya, dan dia menterjemahkan kitab Imam Ghazali, tapi dia buatlah syarahan bagi pelengkap-pelengkap sikit. Dan kalau itu kitab Jawi yang tuan-tuan boleh tengok, nama dia Hidayatus Salikin. Kitab tu saya baca sebulan sekali di Masjid Bandar Baru Ayat Hitam, Falim, hari Selasa, minggu keempat. Dan dalam kitab tu dia ajar kat kita macam mana nak bagi jadi daripada celik mata pagi, bangun pagi sebelum subuh sampai pejam mata balik, sampai duk tidur tu 24 jam jadi ibadat. Kalau orang tak tahu macam mana nak bagi jadi ibadat, dia ajar. Antara lain dia sebutkan apabila antara terbit matahari, awal-awal itu dia cerita detail. Hang bangun tidur, hang baca doa ni, lepas tu hang buat macam ni, lepas tu hang buat macam ni, lepas tu hang pi tandang gosok gigi, dia cerita cara gosok gigi, lepas tu hang qada hajat, dia cerita adab qada hajat, lepas tu hang mandi, lepas tu dia kata hang mandi, okey, cerita pasal mandi junub, mandi apa semua, lepas tu dia cerita pula, lepas tu ambil wuduk, lepas tu masuk pula pi sembahyang sunat lah, apa sampai subuh, lepas subuh wirid, apa wirid hang nak baca apa lepas subuh, detail dia duk baca semua ni, dia duk ajak sampailah terbit matahari. Dia suruh kita sembahyang sunat isyraq. Lepas tu dia cerita sembahyang sunat duha. Habis dia cerita sembahyang sunat duha, dia kata antara duha ni sampai zuhur apa nak buat? Dia kata hang jangan tinggal 4 perkara. Pertama dia kata hang jangan tinggal majlis ilmu. Dia kata hang jangan tinggal majlis ilmu, kena mengaji. Kalau hang dapat peluang belajar, hang pergi belajar. Yang kedua dia kata suruh memperbanyakkan zikir lah, apa-apa zikir, wirid, doa, hang boleh buat. Tu nombor 2, pilihan. Pilihan yang ketiga dia suruh kita buat kerja lah, apa kita punya kerja, apa sepatutnya kerja-kerja. Dan pilihan yang keempat dia suruh kita khidmat kepada orang, khidmat pada madrasah, khidmat pada masjid, khidmat pada tuan-tuan guru, para alim ulama. Dia suruh kita khidmat. Okey, ada buat perkhidmatan sukarela, mai kat masjid sapu-sapu ke apa ke. Mana ada orang buat? Saya tengok jarang ada di masjid orang sikap-sikap mai nak mai. Ada kan, lebih pada kita duk suruh tok siak je lah buat. Hang dapat duit. Padahal tuan-tuan, tok siak dapat duit ni punya mana sangat. Elang bulanan dengan apa yang dia dapat dengan masjid top up sikit, Allah punya mana sangat. Tuan-tuan, kadang-kadang sebab tu saya kata kadang-kadang kita ni mai kita kena rasa rumah Allah ni rumah kita. Nampak satu sampah kita yang ambil buang, mata tak boleh tengok, pedih ni awak ada benda macam kotor ni, apa benda kita pergi tolong buang, tak payah marah kat siapa-siapa. Akan ada manusia yang tak bertanggungjawab, tapi bila kita mai Allah nak uji kita sebagai manusia bertanggungjawab, maka kita buat, kita cuci, ambil lah apa yang boleh kita buat. Yang nasib baik macam masjid lagu ni dia pakai kapet lagu ni, okay, tak duduk lipat-lipat apa-apa. Kena jenis masjid-masjid yang jenis pakai sejadah lagi apa semua, siapa nak tolong lipat, siapa nak tolong ambil simpan, apakah kita boleh khidmat, bangun khidmat. Kadang-kadang kita main, kita mau semua red carpet, tapi kita tak mau tu khidmat pada orang, berkhidmat kepada jemaah. Contohnya orang nak baca Quran, Yasin apa, pergi ambil Quran, ambil seorang satu,
Pagi-pagi kita duk baca surah Al-Kahfi, pergi bangun, berobot, pergi bagi seorang satu, tak pergi pergi kutip balik. Macam dulu-dulu orang buat kenuri kan. Zaman dulu-dulu orang buat kenuri, dia ada mentara. Mentara ni dia disusun, atok, sat lagi hantar hidang, sat lagi kutip hidang. Mana ada? Dan ni semua kenuri buffet. Pi nafsi, ambil pinggan sendiri, cedok sendiri, pi makan sendiri. Habis makan, belah. Lebih kurang macam tu ya. Janji aku dah buat dah kenuri, kita aku kahwin anak-anak aku. Habis dia tak meriah macam dulu. Sebab tu dia silaturahim dia tak kuat. Pasal apa? Kita tak ajak masyarakat untuk berkhidmat kepada masyarakat. Sikap macam mana dulu tu bila nak kenuri, satu kampung turun mai mesyuarat riuh rendah, apa nak buat, siapa jaga hidang, siapa jaga tu, siapa jaga ni. Saya masih buat lagi di tempat saya. Saya masih lagi buat. Dan kalau kenuri di tempat saya kata, tolong jawatan kuasa, saya punya exco, hampa kena buat kerja, letih tak apa, 1 hari 2 hari. Okey, pahala besar Allah bagi. Pastikan orang yang mai tempat kita, dia dilayan red carpet. Dia dilayan dengan cara terbaik. Abang dia sila cik duduk, kita yang mai bagi ambil letak makanan, kita pergi ni pula mai basuh tangan. Weh, basuh tangan pun ada orang bawa mai. Lagu tu punya khidmat. Ni cerita pasal kenuri lah, bukan nak cerita pasal kenuri pun, tapi nak cerita tentang khidmat tu. Macam tu juga kita main masjid, kenapa tidak kita khidmat kepada orang? Dan Imam Ghazali kata, jangan jadi orang nombor 5, hang mengaji pun dak, hang mengajar pun dak, hang buat apa pun dak, hang ibadat pun dak, nak hampir kerja pun dak. Lepas pada tu hang khidmat pada masyarakat, pada Islam, pada masjid, pada apa pun dak, kerja hang kacau orang lah. Hidup atas dunia tak boleh tengok orang senang, tengok kira nak kacau orang tu, tengok nak kacau orang ni. Maka yang ni pesanan. Dia ajak kita macam mana kita nak supaya hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita tidak sia-sia. Ni habis lagi kuliah tazkirah sikit, 10-15 minit, lepas tu nak buat apa? Apa lagi nak buat? Tengok kita punya masa. Oh, masa ni aku nak kena pergi beli makan, lepas tu aku nak kena balik, duduk dengan keluarga, siap-siap aku nak buka puasa. Okey, at least tahu apa kerja nak buat. Kan? Oi, masa dah lebih lagi sikit, pergi balik-balik siap-siap, tengok ada lagi setengah jam 45 minit. Ambil Quran baca, tak erti baca, buka YouTube ngapa-apa bagi syekh tu, mana main syekh. Ada janggut, tak ada janggut pergi kat dia lah. Dia pun baca, dia dengar dengar ayat Quran ke, ataupun tengok buka YouTube ada ceramah agama pasal Ramadan ke apa ke. Manfaatkan masa lapang, jangan duduk-duduk saja. Habis-habis tak pun ada anak-anak di rumah ke, anak cucu sembang-sembang, main ke apa, dah tak apa, hubungkan silaturahim, kasih sayang. Tapi jangan duk main dengan anak pada pagi, main dengan anak sampai ke petang, sampai ke malam, sampai ke pagi, sampai ke petang, sampai ke malam. Anak jadi Tuhan, bukan Allah jadi Tuhan, tak mau. Ada masa boleh main. Saya pun ada anak, saya ada anak kecil, tapi ada masa kita balik, bagi mak dia rehat, kita duduk main dengan anak, sembang apa semua, mak rehat sat. Tapi kalau duduk dengan anak 24 jam sampai tak pergi masjid, sampai tak semayang, sampai tak mengaji, sampai tak apa, kalut lagi keluar cari makan, balik duduk dengan anak bini, balik cari makan, duduk dengan anak bini, tak ada masa belajar, tak ada masa zikir, tak ada masa semayang. Inilah nama dia manusia, dalam hati dia ada berhala yang lain daripada Allah. Dengar bunyi macam kasar, itulah hakikatnya. Sedang tak sedang kita kata Allah yang Esa, Allahus Samad. Sedang-sedang dalam hati kita, sebenarnya dalam jantung hati kita ni masih ada lagi bilik-bilik yang ada habuan manusia. Saya tak kata kat siapa, mungkin kat saya juga pun sama. Tapi kata-kata ni untuk motivasi diri kita supaya kita buang dalam hati kita. Dalam ilmu tasawuf dia kata apa? Buang aghyar lain daripada Allah, bentuk berhala yang lain daripada Allah, yang kadang-kadang kita tak sedar kita bagi tumpuan lebih kepada dunia, hawa nafsu, syaitan dan dunia. Sebab tu Nabi kata dalam hadis ni, tengok dalam satu ayat di bawah tajuk berpaling daripada perbuatan yang sia-sia. Orang beriman dia tak akan buat kerja sia-sia yang tak tahu apa tujuan, apa matlamat, apa objektif, dia tak tahu, dia tak akan buat. Yang tu bukan sikap orang yang beriman. Buat satu kerja kosong, dia tak tahu nak buat apa. Lepas tu ambil satu kertas, lukis colour sikit, apa nak buat tu, dah lah nak lukis apa, belajarlah lukis betul-betul. Duk pergi ambil pen, duk contiang memang tak tahu nak lukis apa benda Dia kalau tak tahu apa benda nak tulis, pergi baca. Dia tak tahu apa nak baca, pergi dengar ceramah.
buatlah satu benda yang ada faedah. Orang beriman dia takkan buat benda yang tak ada faedah. Allah Ta'ala kata dalam Quran apa dia? Qad aflahal mu'minun, surah Al-Mu'minun. Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Satu sifat orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang dalam semayang dia khusyuk. Orang yang dalam semayang dia khusyuk. Kena belajar lah macam mana cara nak bagi dapat khusyuk. Dulu saya punya kaedah 25 kaedah khusyuk dalam solat. Terkini saya dah dapat kumpul 40 kaedah khusyuk dalam solat. Akan tunggu sabar Ustaz, sibuk sangat tak dapat nak terbitkan lagi buku saya. Tulis ada tapi tak kena pelengkap sikit lagi. Keluar tu nanti saya cerita lagi kat tuan-tuan. 40 kaedah khusyuk dalam solat. Tak payah 40 lah, buat 3-4 benda dalam tu pun insya-Allah khusyuk lah. Insya-Allah lah. 40 tu boleh buat kemas lah. Jadi wali besar. Boleh buat 2-3 tu pun dah cukup bagus lah. Betul tak? Akan datang. Dan itu saya dah cerita dari sini 25 kaedah khusyuk dalam solat. Tuan-tuan sudah. Kan? Maka Tuhan kata, sebab tu kalau tuan-tuan tengok di tempat saya ada makcik-makcik, pak haji dah ramai. Kesian dia apa. Saya pelekoh dia gila-gila. Pagi petang malam tak ada rehat. Haji mai tu kan. Zohor sampai asar pagi gila-gila. Asar pula bagi rehat sikit lah. Tu pun lepas asar ada baca adab sikit. Lepas tu bagi dia basuh baju apa. Lepas tu maghrib dia pagi. Marathon sampai 12 lagi tidur set pukul 3, pukul 4, pukul 3:30 bangun marathon lagi sampai tengah hari. Tak ada masa. Lari set pergi kencing masuk balik. Sampai lagu tu. Lepas tu anduk di rumah selama ni anduk tidur atas cushion, tak cukup tidur atas katil, mai tidur atas cushion, habis tidur atas cushion, tidur atas lantai, tidur. Lepas tidur. Lepas tu buka televisyen pergi tengok. Tengah hari tengok drama apa-apa ke, main petang sikit tengok drama apa, Korea ke apa ke, malam main tengok drama apa lah pula. Duk drama tidur, makan tidur, berak. Tak jadi orang lagu tu. Yang tu tak panggil orang macam tu. Beruang lagi bagi daripada kita. Dia keluar daripada rumah pergi cari makan, pergi kerja. Ni duduk. Kita tak mau jadi macam tu. Nak jadi satu manusia hidup atas dunia ada wawasan, ada matlamat, ada objektif dalam hidup. Mau nak capai apa? Itu saya dah cerita dah beberapa perkara yang kita nak capai dalam Ramadan. Okey, jadi kalau kita faham, kita tahu Ramadan kita tidak sia-sia. Sebab aku tahu aku mau yang ni, aku mau yang ni, aku mau 3, 4, 5 benda ni aku mau aku kena capai dalam Ramadan. Aku kena capai. Kalau tak faham objektif ni, duduklah Ramadan, puasa, lepas tu buka puasa, lepas tu pergi masjid, tarawih sikit paling lebih kurang, tu balik pergi tidur, esok bangun pagi pergi kerja, balik mai puasa lah pergi kerja, lepas tu balik mai tu pergi bazar Ramadan, balik lepas tu makan, tarawih sikit paling lebih kurang, lepas tu balik. Yang tu je rutin, lepas tu tak tahu apa. Lepas habis Ramadan, habis tak ada apa. Baik, tahan duduklah Ramadan. Yang tu bukan Ramadan setahun sekali daripada 12 bulan, 1 bulan. Yang tu kalau 12 bulan pun Ramadan pun tak ada faedah apa. Hidup macam tu. Pasal apa? Tak faham nak capai apa. Hidup atas dunia mesti tahu kena capai apa. Apa aku nak capai? Maka Nabi kata, ayat Quran ni Tuhan kata apa? Surah Al-Mu'minun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman. Mana dia sifat orang beriman? Ayat yang berikutnya menceritakan sifat orang beriman. Dia ada sebut banyak tapi dia mention 2-3 ayat. Ayat yang kedua kata, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam solat. Ini orang-orang yang beriman. Satu, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang elakkan diri dia daripada buat perkara-perkara yang lara, yang tak berfaedah. So ustaz-ustaz pergi belajar buat lawak lah. Ustaz ni semua kena belajar macam mana bagi menangis orang, bukan pergi ajar orang macam mana bagi gelak orang. Lah ni dah sampai dah akhir zaman, bukan masa nak gelak-gelak, nak senyum-senyum lah je ya. Tak ada masa, hati kotor. Nak duduk gelak pergi tengok tu. Nabi kata apa? Hadis Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, Nabi kata, la dhahiktum qalilan, nescaya kamu gelak sedikit, wala bakaitum kathira, kamu akan menangis banyak.
Hari ini kena fikir mana dia majlis, mana dia program, mana dia masa yang kita boleh menangis, menginsafi kita punya kelemahan, kekurangan, dosa banyak daripada duduk program-program gelak-gelak, lapar, habis masa lagu tu lara. Bagus kau ustaz ni dia buat satu program apa? Lawak tak lara. Nak abang kata apa? Hak lele ni merepek. Tak apa-apa benda punya. Dak lah. Itulah. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan duduk dalam televisyen, kalau program-program macam ni, depa nanti mai kat kita, suruh kita buat. Apa ustaz? Ketat sangat. Bagi ada lawak sikit. Dia mau kita buat lawak. Kira mau lawak. Bagi saya, sepatutnya program-program agama banyak menyedarkan manusia, motivasi ke arah menginsafkan diri kita. Yalah, kalau tiba-tiba ustaz tu pergi cakap satu benda apa ke apa, orang nak tergelak. Yang tu dia tak buat lawak, yang tu hang nak tergelak. Saya pergi ceramah di satu tempat di Kajang. Di Kajang, saya tak boleh lupa sampai hari ni. 1 jam setengah saya ceramah pada habis, depa gelak mula sampai habis. Yang kita ni duk pancung, duk cincang, pompang. Gelak. Kata sikit dia bergelak. Kata sikit. Kata betul-betul. Yang tu bukan Ustaz Syawal Hamid sekarang. Lah ni dia kata saya jadi lembut lah. Kata dulu. Pagi gila-gila. Last sekali habis ceramah saya sembang. Saya kata apa? Dak pasal apa surau ni macam apa semua suka gelak kan siapa? Dak kami suka orang Pulau Pinang cakap. Pula dah. Orang Pulau Pinang kalau cakap kami digelak ya. Pula. Macam tu pun dah. Kau suka apa? Yang aku ni sikit punya duk singa kami duk terkembang macam ni. Kan? Duk kembang lagu tu kita popang depa duk gelak. Allah. Nampak macam mana Tuhan gelak. Nak buat macam ni, dia adalah 1-2 perkataan dia rasa macam nak tergeli hati, nak tergelak. Yang tu bukan ustaz tu buat lawak, yang tu hang nak gelak. Jadi tuan-tuan, berbalik pada kita pada hari ni, banyak kena bercakap benda-benda yang bermanfaat. Kalau rasa tak boleh bercakap, kita lebih banyak diam, itu lebih baik. Sebab tu Allah Ta'ala bagi peringatan, jangan buat benda-benda yang sia-sia. Dalam satu hadis Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan ataupun sifat baik yang ada dalam Islam pada diri seseorang, tanda kebaikan yang ada pada diri seseorang, ada baiknya dalam diri dia, dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan faedah. Dia meninggalkan. Jadi belajar lah. Ini salah satu umum lah. Dia tak abang lah apa benda yang kata tak ada faedah. Sendiri fikir benda ni ada tak faedah pada agama. Kalau tak ada, tak payah buat. Kalau benda tu ada faedah, kalau tak tahu benda tu ada faedah ataupun tidak, rujuklah kepada tuan-tuan guru, para alim ulama. Tanya, kami nak buat program macam ni, macam mana cara kami nak niat supaya benda ni tak jadi lara. Sebagai contoh, teringat, sebagai contoh, apa yang dikatakan oleh seorang ulama namanya Syekh Ali Maliki. Syekh Ali Maliki ni tok guru kepada tok guru kami. Tok guru pada tok guru kami belajar dulu ni. Kita ada tok guru atas lagi. Tak pernah jumpa lah, dia di Mekah. Di Mekah Al-Mukarramah. Orang Arab. Syekh Ali Maliki sebut dalam kitab dia bagaimana kalau kita main bola, supaya main bola, dari situ dia buat main bola, kuratul qadam, main bola supaya jadi manfaat dan jadi ibadat. Dia kata kita kena ada niat bermain tersebut, baru benda tu jadi ibadat. Saya tak mau komen dari sudut Syekh Ali Maliki antara orang yang membangkang, bagi dia permainan bola tak boleh. Okey, dia kata permainan bola ni bagi dia. Dia kata permainan bola ini asal usulnya daripada kepala Sayyidina Hussein yang dipenggal di padang Karbala, lalu ditendang-tendang, dan lalu setan mai ajak peringatkan orang balik supaya macam mana dulu dia duk tendang. Itu kata dia, wallahu alam. Tapi saya suka dan tertarik. Okey, saya suka dan tertarik dengan 6 syarat yang disebutkan ataupun 6 perkara yang diketengahkan oleh Syekh Ali Maliki dalam hal bermain. Sebab tu nanti kita akan berjumpa ada fiqhur riyadah, hukum hakam fiqh berkaitan dengan sukan. Faham? Sebab tu penting dalam hidup
supaya jangan buat benda sia-sia, kena ada tuan penasihat 25%. 25% ambil di akhirat. Kena ada tuan penasihat. Buka syarikat, ambil satu orang yang reti agama, bagi dia jadi penasihat. Supaya jangan terlibat dengan benda haram, syubhat, gharar, penipuan. Tanya, apa tak faham, tanya. Kalau nak buat satu upacara, satu permainan, satu program, panggil mana-mana ustaz, ustaz boleh tolong bagi nasihat, kami nak buat program macam ni. Macam mana kami nak buat program ni supaya program kami ini tidak lara, program kami ini tak sia-sia, program kami ini jadi ibadat, walaupun kayu bicycle, supaya jadi ibadat. Macam mana nak jadi ibadat? Kata dengan Syekh Ali Maliki, dia kata bagi orang yang nak main bola, dia kena niat 6 perkara ni, dia kena buatlah 6 perkara ni, maka baru tidak jadi lara. Pertama, dia kata main bola dengan niat duk keleceh, pi keleceh, mai duk pelari bola, niat berlatih perang. Satu orang Islam kena ada satu persediaan untuk menghadapi kemungkinan, bukan nak pi perang dengan orang, berlatih perang. Pi perang salah, ada undang-undang dalam negara, tapi berlatih perang tak salah. Berlatih dari sudut apa? Berlatih dari sudut teknik. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? Al-harbu khudda'ah. Peperangan itu penipuan, tipu daya. Macam orang main bola, nak tenang sini pun dia tenang kat sini. Itu satu penipuan. Ialah penipuan yang diharuskan untuk dia nak menang. Maka dia nak teknik untuk dia nak menang. Di situ ada satu, kalau perhati betul-betul, ada unsur-unsur peperangan. Macam mana nak menang? Macam mana nak bawa bola ni pergi kat gol sana, palang gol sana? Mesti kalau tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan lagi pandai lah. Saya tak pandai, saya tak minat main bola-bola ni mah. Saya jenis bola-bola saya tak minat. Boleh lah sikit-sikit main tendang-tendang, tapi saya tak minat. Dalam program pencetus ummah, mereka pelekoh saya main futsal. Saya kata tak boleh lah, ni semua orang tua main, aku jadi goalkeeper dia. Alhamdulillah, satu bola pun tak masuk dalam gol tu. Tu dia. Lepas tu tukar orang lain, masuk, bocor. Lepas tu ustaz jampi apa? Mau tahu. Tak ada lah apa pun, tapi kita jaga kan. Dekat tu boleh lah. Dan dia kata berlatih perang. Saya pasal tengok dalam televisyen ke di mana, tengok macam mana coach dia nak atok orang dia pergi lawan, dia buat dengan raja-raja semua. Hang ingat lah, ni teknik pertama, hangpa tenang sini, lepas tu sini hangpa kena buat macam ni. Oh, yang ni boleh dapat. Kalau hangpa buat teknik ni hangpa boleh menang. Oh, itu satu teknik yang ada kaitan dengan peperangan. Peperangan pun macam tu juga. Macam mana kita nak masuk, nak kawal, nak tawan kubu musuh dan sebagainya. Orang-orang Islam ni semua kena ada kepala otak fikir. Dalam dunia ni semua negara ada perang tau. Kita yang tak perang Akhir zaman kita akan berdepan dengan benda ni. Kita mau aman, jangan tanya siapa pun mau aman, tapi janji Allah dan Rasul akhir zaman dia akan berlaku. Maka apa persiapan dan persediaan untuk menghadapi benda-benda macam ni? Sebab tu suruh anak-anak cucu kita berlatih seni mempertahankan diri. Anak-anak orang bukan Islam belajar taekwondo, judo apa. Anak kita mau belajar apa? Semua jadi lembut-lembut. Pergi sekolah, buat tangan jadi sotong, mau jadi pondan Nabi semua. Mai salam dengan ustaz. Assalamualaikum ustaz, Pak Abang. Mula salam. Lepas tu kan duk tarik bulu-bulu di tangan. Ni apa siku tanam lagi. Dah kail lah. Duk jawab, siapa abang? Ni tangan duk ni lagu tu. Dak duk main lembut-lembut lagu tu. Pasal apa? Anak-anak cucu kita ni mesti kena bagi ada jiwa. Dak, jangan pergi sepak terajang orang. Yang tu Islam tak suruh. Tetapi jiwa kena ada. Pergi berlatih benda-benda lagu ni. Dalaman kita berani tu ada. Macam Nabi Muhammad berani. Nabi kalau perang dia duduk paling depan. Lah ni dalam dunia kalau perang general ada di mana? Ada di pejabat. Ambil. Okey. Empat tak okey aku belah. Lagu tu bukan general. General kena duduk paling depan. Tu baru pergi perang. Okey. Tuan-tuan, ni niat yang pertama. Di main bola tu ada teknik peperangan, berlatih. Mungkin satu hari nanti boleh guna untuk Islam. Satu. Yang kedua, bermain bola niat dia untuk ukhuwah silaturahim. Jadi tak payahlah gaduh, kalah pun tak apa, menang pun tak
Tak apa. Pasal apa? Silaturahim. Aku boleh kenal dengan apa boleh kenal dengan aku sila. Main bola, tendang kaki aku tendang kaki yang standard lah. Perang mesti ada benda-benda lagu tu. Silap-silap. Nak buat macam mana? Tak apa. Kok mana pun silaturahim tu mau jaga. Barulah tak bergaduh. Ni main bola sampai bertumbuk sampai apa. Hang main apa Saya kadang-kadang macam nak panggil pemain bola sepak di Malaysia ni. Pemain duduk sini kan. Aku nak balun nampak 6 syarat ni. Bagi yang faham. Kita pasal kita pergi belajar, kita nak cerita, tapi dah depa pun tak kenal kita. Dia ni siapa, pak janggut mana tahu kan. Depa pun tak tahu lah, depa panggil free pun tak apa. Abuan nak bagi depa semangat motivasi. Barulah depa main bola dapat pahala. Itu yang kedua, niat silaturahim. Ukhuwah silaturahim. Yang ketiga, apa dia lagi? Yang ketiga, kita bermain bola, kita kena tutup aurat. Kena tutup aurat. Ini sayang main bola mereka nampak tak apa tutup aurat. Cuma belakang-belakang ni sikit bagus dia buat macam mana tau. Dia pakai seluar pendek, tapi seluar pendek tu macam labur dekat-dekat nak sampai kat lutut. Lepas tu dia pakai stokin sampai ke lutut. Celah-celah tu dekat lutut tu dia pakai seluar ketat apa kat dalam, luar getah tu. Kalau tanya saya betul-betul tutup aurat ke ustaz lagu tu? Betul-betul tak tutup aurat lah. Tapi macam okey sikit lah. Okey sikit. Kalau boleh seluar tu seluar panjang lagi bagus. Siapa main bola? Orang main bola boleh pakai seluar panjang lah. Europe, mereka main bola, saya tengok dalam televisyen, musim sejuk, pakai seluar panjang boleh. Pasal apa di tempat kita undang-undang kena pakai seluar pendek? Ha? Tak tahu. Tak ada jawapan. Pasal apa kena pergi swimming pool, kena pakai spender? Sedangkan, masa saya budak-budak, duduk belah-belah Kedah, mandi air ban, pakai kain basah, siap boleh flit kat belakang apa semua, boleh terbang, boleh berenang kat belakang semua boleh. Duk ikut Yahudi sangat jadi gitu ah. Oh mesti ada kadang-kadang biasa pergi mana-mana swimming pool, hotel ke mana, nak tuan-tuan nak berenang tak pakai seluar yang seluar getah dia punya tu, pakai seluar kita punya dia tak bagi. Dia kata tak boleh, nanti benang tu semua nanti keluar, disangkut dekat dia punya filter apa semua. Ni anu merepek apa Banyak mana benang tu semua nak keluar disangkut kat filter. Nama kata filter, benda boleh ambil, boleh cuci. Saya tak faham kadang-kadang dia punya alasan tak boleh terima Yang betul-betulnya dia mau kita masuk, mau telanjang, duduk nampak seketul-seketul, dia boleh duduk relax, boleh tengok. Yang tu kot, yang betul Saya tak faham, itu undang-undang manusia buat. Okey, maka tutup aurat. Kalau boleh jaga tutup aurat, tutup aurat. Berapa? 3. Nombor 4. Elakkan daripada unsur perjudian. Jangan duk ada betting lah. Ini semua Islam tak bagi. Unsur-unsur perjudian tak boleh ada. Termasuklah juga meletakkan wang pertaruhan. Dia dinamakan unsur perjudian. Kalau tak mau bagi jadi unsur perjudian, maka dia ada beberapa syarat yang diletakkan dalam kitab-kitab fiqh. Antara lain, kalau kita buatlah pertandingan 10 kumpulan, maka kena buang satu kumpulan kena dinafikan daripada pembayaran. Macam kita nak main badminton lah contoh. Okey, duit seorang RM10. Kutipan seorang RM10. Maka dalam RM10 ni, dalam 10 orang ni, kita kena cabut RM10, buat undian, bagi balik kat dia. Dia ni dinafikan, tak perlu bayar. Maka boleh elakkan daripada unsur perjudian. Ada detail lah. Yang tu, tuan-tuan kalau nak buat, tuan-tuan main rujuk, main kita bagi special punya, free saja untuk tuan-tuan punya penerangan supaya tuan-tuan boleh buat program-program yang tak ada unsur perjudian. Dan apa satu lagi, elakkan daripada unsur-unsur perjudian, meraihkan waktu solat. Kalau sampai waktu semayang. Satu lagi saya lupa, dia niat 3 niat. Satu niat berhenti perang, yang kedua niat terlupa tu. Satu lagi niat nak sihatkan tubuh badan, riadah. Nak sihatkan tubuh badan. Niat nombor satu ulang balik, satu niat untuk berlatih perang. Yang kedua niat nak silaturahim. Yang ketiga niat nak riadah, yalah lari mai, berapa kalori yang terbakar, apa semua sihat tubuh badan. Okey, yang ketiga, ni 3 niat kita kena ni. Ini abuan hati.
Untuk perbuatan, meraihkan waktu solat. Lepas itu, kena tutup aurat. Dengan satu lagi, elakkan unsur-unsur pertaruhan ataupun perjudian. Maka barulah main bola tu tak jadi sia-sia. Barulah sukan yang kita buat tu tak kosong. Baru supaya kita orang beriman tak buat kerja sia-sia. Hari itu kita buat dengan kita punya persatuan ustaz-ustaz di Pulau Pinang, 5P. Persatuan Pendakwah Profesional Pulau Pinang, 5P. P. Kita buat kayu bicycle itu daripada masjid beberapa tahun sebelum Covid. Daripada masjid Jelutong sampai bawah jambatan yang kedua. Patah balik, dapat hadiah, dapat medal, dapat apa semua. Kita cari orang yang bagi sponsor. Dia ni siapa masuk bagi baju free, bagi medal, kenang-kenangan, bagi makan. Okey, tapi basikal bawa sendiri. Tu pun kita ada sediakan bawa berapa puluh basikal ke. Siapa boleh pinjam, tak bayar-bayar. Okey, jadi kita kumpul di sana. Sebelum nak pergi, pagi sikit saya ceritalah benda-benda macam ni semua, apa-apa perkara yang boleh dijadikan ibadat. Kemudian kayu basikal, okey, nak riadah kayu basikal. Lepas tu asalnya ada beberapa checkpoint, ada ceramah, takut jadi macam payah, kita berhenti di Queensway di bawah jambatan kedua, kita ceramah sikit. Lepas tu kayu balik mai sampai ke masjid balik. Kita buat program daripada masjid ke masjid. Dia supaya ada unsur mai berhimpun di masjid, ada pula silaturahim, tutup aurat. Alhamdulillah, boleh dikatakan, saya ingat semua kot, kalau ada sikit yang tak pakai, yang pakai tak tutup aurat, boleh dikatakan semua orang tutup aurat. Semua orang pakai seluar panjang, elok semua. Kita ada abang seluar dekat lutut ni semua tak boleh. Tak mau seluar panjang. Tapi saya tak perasan kalau ada pun mungkin 1-2 orang hak jenis ketegak. Orang dah habaq dah, tapi mai juga dengan pakai seluar pendek. Kita suruh pakai seluar panjang. Dan semua orang mai pakai seluar panjang, mai silaturahim apa semua. Alhamdulillah. Boleh buat, Ewan. Kita nak cari berapa orang atau 100 orang. Mai berapa orang? 450 orang. Alhamdulillah. Maknanya boleh buat, tapi kena ada kesepakatan, bincang, mesyuarat buat. Akan datang mungkinlah. Lah ni Covid tak habis-habis lagi. Lepas-lepas ni nak buat lagi kayuhan dah. Kalau orang minat kayu basikal, jom kayu basikal. Masjid ke masjid. Dah kalau orang minat, apa salah? Kita boleh buat program supaya jangan program-program kita lara. Faham tak? Maka inilah salah satu sifat orang yang beriman. Kita takkan buat perkara-perkara, satu-satu perkara lara, sia-sia, supaya rugi kita punya program tersebut. Waktu berlalu saja tanpa menjadi ibadat. Ibadat ada 2. Satu ibadat khusus, mayang, puasa, zikir, wirid, doa, munajat, baca Quran. Itu ibadat yang khusus. Satu lagi ibadat yang umum. Makan niat betul boleh jadi ibadat, tidur niat betul jadi ibadat, qada hajat, kencing berak niat betul jadi ibadat, bekerja niat betul jadi ibadat, sembang dengan orang niat betul jadi ibadat. Semua boleh jadi ibadat. Tapi kena belajar macam mana cara niat. Sekadar tu saja untuk kita pada petang ni tuan-tuan. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.